مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita baca surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzira alladhina qalu ittakhadha Allahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba wala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan jurza Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ربي يسر ولا تعسر
Rabbi tamim bi khair ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Innaka antas sami'ul alim. Innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du, ya ibadallah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kita rafakkan kesyukuran kepada Allah dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala telah memberi kita nikmat dan rahmat yang tak pernah putus. Kita hidup lagi pada hari yang baru, dengan amalan yang baru, dengan azam yang baru, dengan cita-cita yang baru. Itulah kita manusia yang selalu berubah-ubah. Selalu sangat kita berubah. Kita punya keputusan pun selalu berubah. Kita punya perkataan pun selalu berubah. Tapi mohon pada Allah, jangan diubahkan hati untuk terus berdekat ibadah hanya saja kepada Allah, zat yang satu. Tidak ada dua, tidak ada syirik baginya, tidak ada sekutu baginya. Dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita akan sambung pengajian daripada surah An-Nisa ayat yang ke-58 insya-Allah. Yang mana kita berhenti pada minggu lalu, ayat yang diakhiri dengan wa nudkhiluhum dhillan dhalila. Saya ingat saya tak sempat nak tafsir ayat tu, wa nudkhiluhum, yang mana kata Allah Subhanahu wa taala pada perkataan kami akan masukkan, wa nudkhiluhum, ayat terakhir daripada surah 57. Alas tu saya tak sempat nak tafsir. Bila semalam saya rujuk untuk ayat yang ke-58, rupa-rupanya saya tak sempat nak cerita tentang wa nudkhiluhum dhillan dhalila. Selagi kami akan masukkan mereka itu ke bawah lindungan yang melindungi. Di dalam beberapa ayat diceritakan tentang nikmat syurga. Allah Ta'ala selalu cerita tentang naungan. Banyak ayat dalam Al-Quran, bila Allah Ta'ala cerita tentang syurga, Allah Ta'ala akan cerita tentang satu naungan. Naungan ni apa dia maksud? Lindungan atau teduhan. Lindungan atau teduhan tu yang kata zillan dhalila ni. Yang mana kita ketahui daripada perbicaraan, daripada penceritaan para alim ulama, tok-tok guru kita, mahsyar ini adalah satu suasana yang amat dahsyat, yang mana manusia itu akan dihisab, diperhitungkan amal soleh dan juga amal tolehnya, kebajikan dan juga kejahatannya, dengan perhitungan yang terlalu lama, sehingga tak terhitung berapa ribu tahun kita akan ditahap untuk tempoh beberapa lama ketika mana di mahsyar nak hisab seorang demi seorang. Bukan dia buka banyak kaunter dah, kaunter satu je. Kita kalau pergi mana-mana pejabat, kalau kita tengok-tengok atau kita pergi ke bank, buka satu je kaunter, kita marah kan. So ni kaunter Allah dia buka satu je. Dia nak kira seorang-seorang. Semua mata, semua pemikiran, semua perhatian tertumpu pada seorang yang dia panggil nama tu. Dalam suasana yang amat azab, ketika mana diceritakan matahari turun serapat-rapatnya dengan bumi, sehingga mencair tubuh badan manusia kerana terlalu panas. Tetapi untuk orang yang beriman dan beramal soleh, kata Allah, wa nudkhiluhum dhillan dhalila, kami akan masukkan mereka itu di bawah naungan. Naungan yang Allah Ta'ala masukkan di sini telah pun dihuraikan oleh baginda Nabi SAW melalui satu hadis. Sa'id Al-Khudri telah pun meriwayatkan, kata Nabi SAW, inna fil jannati syajarah, yasiru rakibul jawadul mudammar as-sari'u mi'ata amin ma yaqta'uha. Kata Nabi SAW kepada Sa'id Al-Khudri, sahabat dia, di dalam syurga tu dia ada satu pohon, satu pokok
Pokok tu dia punya bayang dia, naungan dia itu sampai ke padang mahsyar. Punya besar naungan dia itu sampai ke padang mahsyar. Dan naungan dia kita panggil teduhan lah, kita faham. Teduhan pokok tu, siapa yang boleh duduk di bawah teduhan dia macam masuk duduk dalam aircon. Sejuk saja. Kita bila panas, kita akan cari tempat berteduh kan? Panas sangat, kita cari, jom kita pergi duduk bawah pokok tu, sejuk sikit, kot teduh sikit. Dan Rasulullah sebut, bila mana Allah Ta'ala berulang-ulang kali menyatakan dalam Al-Quran tentang naungan dalam surga tu, dalam surga kata Rasulullah ada satu pohon, satu pokok yasirur rakib, dia kata, kalaulah seorang penunggang kuda yang punya laju keliling pangkal pokok tu, keliling batang pokok tu, akak dia, keliling batang pokok tu selama tempoh, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mi'ata am lam yaqta'uha. 100 tahun dia pusing pokok tu, tak putih lagi, bermakna besarnya pokok tu. Pokok tu yang membawa naungannya, yang membawa teduhannya hingga sampai di mahsyar. Punya besar. Kalau seorang lelaki yang menunggang kuda dengan selaju-lajunya 100 tahun dia pusing pangkal pokok tu, tak habis lagi. Besar tak? Kita kalau tengok pokok, kita kata besar pokok tu, besar pemeluk, besar lagi daripada pemeluk. Kita kata besar, tak kira dah. Pokok yang disebut oleh baginda Nabi SAW, naungannya itu, teduhannya itulah yang akan membawa sampai ke mahsyar. Yang mana kata baginda SAW, apabila orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh menunggu giliran untuk dihisap seorang demi seorang, mereka akan duduk bawah teduhan tu lah. Mereka boleh dapat duduk. Bahkan, bukan kata mereka cari, teduhan tu main sendiri kat mereka. Ibarat macam mana ketika Rasulullah berjalan di padang pasir yang kepanasan. Tiba-tiba ada awan hitam yang menaungi baginda. Naungan tu ikut dia. Begitu juga peristiwa di padang mahsyar nanti, di mana teduhan tu nanti mai cari orang yang beriman dan yang beramal soleh. Kan kita dibahagikan di dalam 3 golongan, yang mana dia akan menaungi golongan di sebelah pihak kanan dan golongan muqarrabun wal awwalun. Sementara satu lagi golongan di pihak kiri dia tak pergi pun. Kata pokok tu besar. Dan golongan pihak kiri tak pergi pun. Dia tak boleh nak pergi kat bawah naungan. Kalau hari ni kita boleh, jom kita pakat pergi berteduh bawah pokok tu. Nampak rendang. Kita pakat-pakat nak pergi berteduh. Manfaatnya, manfaat yang boleh kita perolehi daripada pohon yang besar lagi rendang. Dan dia menghasilkan angin yang sejuk. Dan angin yang dimaksudkan oleh baginda Nabi SAW ni, angin yang cukup sejuk, nyaman. Bukanlah sejuk sampai mengetang tu, tapi nyaman, sedap saja duduk. Tu yang Allah Ta'ala sebut di sini. Wa nudkhiluhum dhillan dhalila. Kami akan masukkan mereka itu di bawah naungan yang, naungan ni bukan naungan di dunia. Tak macam naungan di dunia. Kita kalau orang kurung kita dalam surau ni tanpa apa-apa aktiviti, kita tak boleh duduk. Walaupun ada kipas, walau ada aircon, kita kira nak bergerak keluar. Orang kata tak apa, saya kita bagi makan. Nak tunggu makan lambatnya. Awak lambat sangat. Mereka ni tak kerti nak prepare wawai ke. Macam tu, macam ni. Padahal orang bagi duduk tempat sejuk. Kipas mereka buka, aircon mereka buka, lantai berlapikkan permaidani pun tak boleh juga kan. Saya kata kita ni kena berubah-ubah. Apatah lagi di mahsyar yang memang tidak ada kenikmatan seperti ini. Kecuali untuk orang yang beriman dan beramal soleh. Dan lagi, baru kita sambung ayat ini dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'dhukum bih.
Innallaha kana sami'an basira. Baik. Ayat yang ke-58 ini dia ada asbabun nuzul. Okey. Bila ada asbabun nuzul, kita tak boleh terus menafsirkan ayat tu. Kita kena cerita dulu pasal apa ayat ini diturunkan. Ayat ini dia dikerasi dengan 3 perkataan yang awal. Inna, kalau dalam bahasa nahunya inna itu dipanggil harfun taukid. Dan dia juga isim. Inna ini menasak isim merofak khabar. Itu kerja dia. Menasak sebab tu dia kata innallaha. Dia tak baca innallahu. Okey? Dia tak baca dengan hu, dia baca dengan ha kerana dia kerja dia menasak isim. Sebab tu kena baca dengan baris atas innallaha. Ya amurukum didatangkan dengan fi'il marfu' kerana sesungguhnya dia merofak khabar. Itu cerita nahu. Saja-saja aja. Nak petik cerita bagi penin. Okey? Dia ada 3 perkataan. Inna, harfun taukid, huruf taukid. Allah, dinabak sungguh-sungguh. Allah Ta'ala ni, ya'murukum. Suruh hampa ni. Suruh hampa ni siapa? Kita. Seluruh umat manusia, Allah Ta'ala ni nak suruh sungguh-sungguh. 3 perkataan ini dipanggil lafaz taukid. Allah Ta'ala nak abad hampa ni sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh buat apa? Antu adul amanat. Suruh kita ni tunaikan amanah. Allah suruh sungguh-sungguh kita tunaikan amanah ila ahliha. Kepada ahlinya. Yani, hendaklah kita tunaikan amanah ini kepada orang yang diamanahkan. Baik. Asbabun nuzul ayat yang ke-58 ini. Dia ni satu-satu ayat yang turun ketika mana Nabi berada dalam Kaabah. Paling istimewa. Ayat surah An-Nisa 58 ni. Ayat ini turun ketika mana Nabi ada di dalam Kaabah. Berlaku pada tahun ke-8 Hijrah. Nabi SAW masuk ke Mekah. Fathu Mekah. Tahun Fathu Mekah. Tahun pembukaan Mekah. Bila masuk ke Mekah, Nabi bertawaf. Habis 7 pusingan baginda SAW bertawaf. Nabi kucuk Hajarul Aswad. Selepas tu Nabi nak masuk dalam Kaabah. Nabi nak masuk dalam Kaabah. Bila Nabi nak masuk Kaabah, pintu dia berkunci. Kunci. Lepas tu Nabi tanya, mana dia kunci ni? Kunci ni ada kat siapa? Peluang mai Abu Sufyan. Abu Sufyan ketika ni tak masuk Islam lagi. Abu Sufyan kata, kunci ni turun-temurun dah lama dah. Keluarga Syaibah yang pegang. Keluarga Syaibah ada siapa ni? Tanya Rasulullah. Anak dia, Osman bin Talha bin Abu Talha. Keturunan Syaibah. Al-Quraisy. Bangsa Quraisy. Rasulullah kata tak apa, nanti saat aku nak pergi jumpa dia. Rasulullah taklah nak bagi arahan. Pergi panggil Osman bin Talha ni, mai jumpa aku. Aku mau kunci. Sekarang ni Mekah dah kita kuasai. Mereka orang kafir masa ni. Osman bin Talha ni dia orang kafir. Jadi Nabi tak suruh. Nabi tak suruh sahabat-sahabat pi. Nabi pi sendiri. Tawaduknya Nabi ni dah, dia pi sendiri. Bila dia pi, Osman bin Talha ni mula tak mau jumpa Nabi. Sebab dia di antara individu yang bermusyawarat untuk membunuh Nabi pada malam Nabi berhijrah ke Madinah. Yang Nabi bersembunyi 3 hari, 3 malam di Gua Sur itu. Osman bin Talha ini di antara manusia yang sama-sama bermusyawarat nak tangkap Nabi, nak bunuh. Dia tak mau, dia duduk dalam rumah, dia tak mau jumpa Nabi. Dia takut Nabi mai potong kepala dia. Dengan sebab tak lagi Muhammad balas dendam kat kita, depa dah menang. Islam dah menang. Kita yang jadi musuh dia ni dah tentu akan ditangkap dan dibunuh.
Dia duk sangka macam itulah Nabi nak main kat dia. Memang Nabi diikuti oleh para sahabat yang menemani baginda. Pun Nabi tak bagi ikut ramai-ramai. Dia kata tak ikut, dia pun terkejut tengok kita ramai. Dah lah kita masuk kota Mekah. Kita dah dapat menguasai Mekah. Kemudian kita pakat serbu pergi ramai-ramai rumah dia. Lagi-lagi lah dia takut. Nabi pergi ditemani oleh 2 orang sahabat. Ada yang kata oleh Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali. Yang teman Nabi SAW. Jadi anak dia keluar, anak dia tanya, anak Osman bin Talha ni tanya, apa tujuan? Wahai Muhammad, apa tujuanmu? Dia pun tak panggil dia Rasulullah sebab dia pun tak beriman lagi dengan dia. Lepas tu Rasulullah kata, aku terlalu rindu nak masuk dalam Kaabah, dia kata. Tetapi Kaabah ni berkunci. Boleh tak dia kata dia nak minta kunci? Waktu tu pintu Kaabah bukan macam pintu lah ni. Pintu lah ni pintu yang disalut emas ni Masa tu pintu dia pintu kayu saja. Bahkan Rasulullah bawa panglima-panglima hebat. Boleh tak kalau dia nak kempur masuk? Boleh. Yang hebat-hebat Sayyidina Ali tu, kekuatan sebelah kiri dia bersamaan dengan 10 lelaki-lelaki. Takat-takat dia nak pulas kepala kunci tu tak ada masalah bagi dia. Saya ingat sekali dia pulas masa buka kepala kunci tu. Tapi Rasulullah tak bagi buat macam tu. Masuk dengan penuh beradab. Tu Rasulullah ni adab dia cukup tinggi. Akhlak dia cukup indah. Orang jatuh cinta kat dia kerana adab dia. Dia kata dia nak minta kunci. Dia kata dia nak masuk dalam Kaabah. Lepas tu barulah anak Osman bin Talha ni masuk pergi hebat kat ayah dia. Aku ingatkan dia nak main bunuh aku kah? Kan? Rupanya dia minta kunci. Tak apalah, bagilah. Bagilah kat dia. Dan dia kata aku tak mau jumpa dia. Dikirim melalui tangan anak dia. Anak kecil dia. Dia bagi dekat Rasulullah. Rasulullah kata kepada si budak yang main bagi kunci tu, katakan kepada ayahmu, Muhammad bin Abdullah kirim salam. Muhammad bin Abdullah kirim salam. Lepas tu Rasulullah pun patah balik ke Kaabah. Baginda buka. Buka pintu Kaabah. Di dalam tu terdapat beberapa berhala. Nama berhala yang di dalam tu katanya ada nama Manas. Mim, Nun, Alif, Sad, Manas. Ditemani oleh beberapa berhala-berhala kecil. Manas tu lah yang kata nak bagi menikah dengan Lata dengan Uzza tu tak menikah lagi tau. Hak dua Lata dengan Uzza tu dia bubuh di atas sofa dan Marwah. Yang Manas tu duduk tunggu dalam tu gambarnya. Gantin duduk dalam tandu tu. Tak main-main gambarnya. Bila Rasulullah masuk tengok ada paling besar di dalam tu. Dia musnahkan dengan tangan dia. Rasulullah ni dia kuat. Dia bukan lemah lah. Dia kuat. Tapi akhlak dan pendidikan dia membuatkan dia jadi lemah lembut. Dia tengok ada hak besar. Dia tolak tangan kepala tu. Jatuh tertunggin. Jatuh helai benda dibuat daripada tanah liat. Macam pasu tu lah. Kalau empuk pecah lah. Cantik lagu mana pun dia. Kalau empuk dia pecah lah. Mahal lagu mana pun. Jadi Rasulullah pun buat macam tu. Dia menghancurkan dengan tangan dia. Dan kemudian di atas alang tu. Dalam Baitullah ni kan dia ada 3 tiang. Kemudian dia ada alang. Di atas alang itu disusun berhala-berhala kecil. Yang berbentuk burung. Berbentuk monyet. Tentang siapa di antara yang menganut agama yang sampai sekarang bercakap. Okey. Lepas tu, dia ambil di antara berhala-berhala yang kecil-kecil tu, semua dia ambil. Dia baling keluar. Hak yang Manas yang duduk dalam tu mungkin besar sangat dia nak angkat. Tak boleh dia tolak tangan kepala sekali dia tembi je gambarnya jatuh. Hancur lah. Hak yang kecil-kecil duduk di atas alang tu dia ambil dengan tangan dia buang keluar. Dia buang melalui pintu Baitullah yang waktu ni pintu Baitullah ada 2 pintu. Dia ada pintu depan dengan pintu belakang. Asal Baitullah dia ada 2 pintu. Kemudian bila dia buang,
Orang-orang kafir yang duk perhati dari jauh ni kata, tu dia buang dah. Dia buang dah. Bila habis selesai dia buang, dia perintahkan kepada sahabat, dia kata bersihkan dalam Kaabah dan sekitar daripada tanah-tanah liat ni. Dia tak panggil Tuhan-Tuhan mereka lah, dia kata daripada tanah-tanah liat ni. Dia kata tanah ni suci kan. Kalau tak suci tanah ni kita tak boleh buat tayamum lah, no? Tetapi yang mengotorkan dia ialah akidah orang-orang yang jahiliah. Kemudian bila dah keluar tu, Rasulullah ni tanya, dah bersih ke? Apa kata bersih? Bersih lah lantai dia. Dia masuk, dia pergi sembahyang 2 rakaat. Yang ketika inilah sahabat nak tengok dia bila sembahyang dalam Kaabah, dia nak menghadap ke arah mana? Kita duduk di luar Kaabah, kita menghadap arah Kaabah kan? Tapi bila dia duduk di dalam Kaabah, dia nak menghadap arah mana? Rasulullah dia sembahyang, dia duduk di tengah-tengah, di pusat tengah tu, dia sembahyang. Lepas tu main sahabat ni, kata dia duduk tengah-tengah ni, kita nak ikut dia macam mana? Masuk Saidina Ali. Saidina Ali menghadap, membelakangi Rasulullah. Jadi lawan bagi belakang. Kemudian masuk Saidina Umar. Bagi kot tu, dia jadi macam bentuk 3 segi tu. Lepas tu sahabat-sahabat yang lain nak ikut masuk. Lepas kata, sasak kita tunggu. Dia nak abad kat kita, tentang mana arah kiblat dalam ni. Ketika mana ada dalam Rasulullah. Maka kata Rasulullah SAW, andai kamu berada di dalam Kaabah, maka menghadaplah arah manapun. Menghadaplah arah manapun. Manalah nak tahu, kita dapat kahwin dengan raja ke dengan menteri ke satu hari nanti. Orang bagi kita masuk dalam Kaabah lah. Kan? Boleh sembahyang, manalah nak tahu. Rezeki. Betul tak? Baik tahun depan jadi isteri Perdana Menteri. Kalau pergi buat umrah panjang, dia bagi masuk dalam tu lah. Kita hamba rakyat. Bangsa marahin lagi kita ni. Apa yang boleh dia? Langut tengok je, no? Langut tengok je kat bawah kan. Betapa bahagianya. Tapi bila kita masuk dalam Hijr Ismail, kita, pahala dia macam sembahyang dalam Kaabah, nah. Okey, lepas tu Nabi tak keluar, Nabi duduk. Sahabat semua keluar. Bila Nabi duduk, kemudian masuk Saidina Ali, kamu tunggu keluar, tak keluar. Masuk Saidina Ali. Ya Rasulullah tak mau keluar kau? Dia kata nanti saat dia nak keluar. Dia kata, lepas tu kata Nabi SAW, ambil sak kunci yang tadi Nabi buka pintu kan. Ambil sak kunci, nak bagi dekat Uthman bin Talhah balik. Wahai Ali, hantar balik dekat mereka. Tak jawab apa Ali? Tak boleh. Kata Saidina Ali, tak boleh. Kita tak boleh hantar. Sebab Uthman bin Talhah ini dia bukan Islam. Keturunan dia juga bukan Islam. Dan dia di antara salah seorang yang bermusyawarat untuk membunuh Nabi. Jadi tak boleh bagi kat mereka. Selepas ni, urusan menyempurnakan, menyelenggara Kaabah adalah urusan kita, orang Islam. Dan urusan menyantuni jemaah-jemaah haji adalah urusan kita. Orang yang menyantuni jemaah haji ni pahala paling besar, no? Paling besar. Dan mereka mendapat bayaran. Jadi, kata Saidina Ali, kita bagi dah dekat keluarga Syaibah ni. Kalau kita bagi, bermakna kita menyokong mereka untuk terus di dalam agama syirik. Jadi jangan bagi. Nabi diam seketika. Dia tak kata apa, dia diam. Rupa-rupanya waktu itu turunnya ayat 58 ini daripada surah An-Nisa. Itu yang Nabi diam lama. Nabi diam lama. Ayat yang berbunyi, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah Ta'ala suruh, Allah Ta'ala suruh kamu supaya menunaikan amanat kepada ahlinya. Memang keluarga Syaibah ni dah turun-temurun pegang kunci Kaabah
Nah, walaupun mereka bukanlah beragama Islam, bukanlah mengakui Allah itu sebagai Tuhan yang unggul, bukanlah menerima Muhammad itu sebagai utusan Allah, tetapi kunci ni dipegang oleh mereka dan keturunan mereka. Nabi kata, "Pi hantar bagi balik. Allah dah bagi jawapan dekat aku." Nah, ini jawapan ni Allah yang bagi. Allah kata, tunaikan amanah kepada ahlinya. Orang dia punya. Okey. Jadi apa kesimpulan yang boleh kita buat daripada ayat ni? Katalah amanah ni harta pusaka. Kita pemegang amanah. No? Kita sebagai pemegang amanah nak menguruskan harta pusaka. Dalam nasab keturunan ni yang layak menerima harta pusaka, ada seorang tu dia jahatkah dia? Penderhakakah dia? Tak solatkah dia? Putus silaturahim dengan adik-beradik semua. Jadi kita kata jangan bagi kat dia. Dia masa mak sakit dulu bukan balik mai jenguk pun. Dia dengan adik-beradik semua dia buang, dia tak cakap. Yang tu dia dengan Allah. Tetapi amanah daripada hukum faraid yang Allah Ta'ala turunkan, kena bagi dekat dia. Walau dia jahat macam jin sekalipun. Kena bagi dekat dia. Ini untuk kiasan kita pada hari ini. Jangan kita senang sewenang-wenangnya menggugurkan dia daripada nasab. Daripada wali yang layak menerima harta pusaka. Kita tak boleh senang-senang. Ni pasal tak suka dekat dia, pasal dia menyombong ke, pasal dia suka bergaduh dengan adik-beradik ke, kita kata untuk so bagilah kat dia. Mak dulu pun bukan suka dekat dia. Itu lain cerita. Itu lain cerita. Amanah wajib ditunaikan. Okey. Bila dah Rasulullah kata macam tu dekat Sayyidina Ali, Sayyidina Ali terdiam. Apabila hujah itu dipatahkan dengan ayat Al-Quran, maka sahabat akur. Ikut. Sayyidina Umar tak masuk, dia ada di luar. Nampaklah Sayyidina Ali duk pegang kunci. Sayyidina Umar kata, nak bawa pergi mana kunci tu? Rasulullah keluar lah. Rasulullah keluar. Nak bawa pergi mana kunci tu? Nak pergi bagi dekat Uthman bin Talha. Dia bagi. Lebih kurang kita. Jangan. Kalau ni itulah kan kita ada ramai-ramai ni. Tak usah bagi. Rasulullah sekali lagi baca ayat ni. Bila Rasulullah baca ayat ni, wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Apabila kamu menghukum di antara manusia, hendaklah kamu menghukum dengan adil. Innallaha ni'ma ya'idzukum bih. Kerana sesungguhnya Allah itu sebaik-baiknya lah penghukum yang paling sebaik, yang paling terbaik. Innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah itu mendengar lagi melihat. Baik, apabila selesai ayat ini dibaca, kata Sayyidina Umar Al-Khattab, dia ni memang hafiz Quran. Aku tak pernah dengar apa ayat Quran ni. Dia kan selalu 2 kali dia ulang tau. Aku tak pernah dengar apa ayat Quran ni. Kata Sayyidina Ali, baru turun. Ya ke? Turun di mana? Turun dalam Kaabah. Satu mesej yang Allah Ta'ala sampaikan kepada Nabi SAW, suruh bagi balik dekat Uthman bin Talha. Walaupun Uthman bin Talha ketika itu belum lagi Islam. Tetapi amanah orang punya tetap kena bagi walaupun dia bukan Islam. Jadi kita tak boleh sewenang-wenangnya nak pergi merompok orang yang bukan Islam lah. Tak apalah dia niaga, dia bukan Islam. Hutang kat dia tak payah bayar. Ambil hutang kat dia. Bayarnya kita culas. Dia main minta, kita main-main saja. Dia hilang dari radar, kita kata lega, tak payah bayar dah. Orang dulu suka berhutang ikan lah kan dulu. Dia nanti bawa ada apik, nanti bawa ikan. Nanti ada tulis buku 35. Pindah. Orang yang berhutang tu punya banyak sampai habis lah buka surat, pindah. Pindah senang, tak payah bayar. Mai lah kawan tu. Dia pun susah nak. Tak payah bayar. Dia bukan Islam. Berjawablah dengan Allah.
Sekalipun dia bukan Islam. Wajib kita tunaikan amanah sebab kita Islam. Nah, kalau tidak, bangsa-bangsa asing ini akan memandang Islam itu paling kotor. Lagu ni lah, dia tak kata Islam, lagu ni lah orang Melayu. Nah, sebab Melayu tu Islam. Nah, lagu ni lah panggil dia apa? Suka berhutang tapi tak mau bayar. Last sekali yang kotornya Islam. No? Jadi macam itulah yang berlaku ni. Rasulullah kata bagi. Bagi balik. Jadi Sayyidina Umar ni terdiam bila mana dia kata aku tak pernah dengar apa ayat ni dibaca. Baru turun kata Sayyidina Ali. Baru turun. Maka akurlah para sahabat bahawasanya setiap amanah itu hendaklah diserahkan kepada tuan pemilik dia. Tuan pemilik dia. Macam tu juga dari segi amanah rahsia yang sahabat-sahabat kita bagi dekat kita. Kan dia ada kadang-kadang rahsia ni yang boleh kita buka demi kemaslahatan dia, dan ada rahsia yang tak boleh kita buka kerana itu aib dia. Baik, rahsia yang boleh kita buka demi kemaslahatan dia. Dia ada satu penyakit kronik. Penyakit tu mengancam nyawa dia. Dia pesan, jangan habaq kat siapa kata aku sakit ni. Jangan habaq kat siapa. Kita tak tengok dia berikhtiar untuk berubat pun. Jadi kita yang jadi kawan dia ni yang memegang amanah rahsia dia. Taklah habaq kat orang, nak habaq lagi nak kena cerita. Kadang-kadang orang yang kita cerita ni kita kata ada seorang hamba Allah mana. Siapa dia? Tak apalah, habaqlah kat aku je, kat orang tu habaq. Pujuk. Lemah kau tu lah. Tak aku habaq kan dengan habaq kau kali dah. Tu permulaan pecah amanah. Tapi ketika mana mengancam nyawa si pesakit yang suruh kita rahsia penyakit dia ni, waktu tu ni kita boleh buka. Sebab apa? Untuk menyelamatkan nyawa dia. Mungkin apabila kita berkongsi dengan seorang lagi, dia tu nanti boleh bagi fatwa ataupun cara-cara menyembuhkan penyakit. Sakit ni ke? Boleh baik. Ada ubat. Dia ingatkan tak ada ubat. Tak ada sejenis penyakit pun yang tak ada ubat kecuali mati. Mai sini-sini nak tolong. Maka boleh kita pecah rahsia dia. Tapi kalau selain daripada itu rahsia yang bersifat aib, yang ni kena simpan. Kalau sampai tahap dia kata biar pecah di perut, jangan pecah di mulut. Abang dia aku tak mahu janji dengan aku ni. Yang tu kata perjanjian sehidup semati tu. Perjanjian ni kita kata jangan ambil perjanjian ni. Susah. Jenuh nak berjawab dengan Allah. Buatnya kita lagi sampai orang bunuh. Punya duk rahsia lagi. Sedangkan menyelamatkan nyawa itu wajib. Jadi ringkas ceritanya, Sayyidina Ali pergi hantar kunci itu kepada Osman bin Talha. Osman bin Talha keluar. Tadi dia tak mahu keluar sebab yang ambil itu bukan Rasulullah. Dia kata ingatkan tak mau bagi dah kunci ni. Rupanya mau bagi balik. Lepas tu kata Sayyidina Ali, memang kami tak mau bagi dah. Kami memang tak mau bagi dah. Tapi Rasulullah suruh bagi juga. Sebab apa? Sebab amanah hendaklah ditunaikan kepada ahlinya. Dia pun bacalah potongan ayat 58 ni. Osman bin Talha ini dengar dengan begitu tekun. Dia kata, boleh tak bawa aku berjumpa dia? Tadi dia main jumpa, tak berjumpa dia. Ni nak pergi jumpa dia. Tolonglah dia kata. Tolong sak bawa aku pergi jumpa dengan dia. Dia bawa anak dia dengan isteri dia bawa pergi jumpa dengan Rasulullah. Dia bawa kunci tu, dia nak bagi balik dekat Rasulullah. Dia nak serah balik. Lepas tu Rasulullah kata, Rasulullah memang tak mau. Sebab yang ni dipegang oleh keturunan daripada tok nenek moyang dia dulu yang pegang. Jadi Rasulullah nak suruh dia pegang. Dia tanya Rasulullah sampai bila ni nak kena pegang? Sampai kiamat, kata Rasulullah. Dia terus bersaksi di depan para sahabat yang ramai. Waktu tu mereka ada 10,000 orang yang masuk kota Mekah tu. Mereka buat umrah. Umrah tu dipanggil umrah qadha. Saksikanlah dia kata, aku bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain daripada Allah dan Muhammad itu adalah utusannya. Bersorak gembiralah ahli-ahli Islam yang berada pada ketika itu. Dia masuk Islam dengan sebab salah satunya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hebat kan Nabi? Ha? Kebaikan dia membuatkan orang jatuh hati dengan kebaikan dia. Dan ketahuilah kita sampai hari ini memang keturunan Uthman bin Talhah lah yang layak memegang kunci Kaabah. Sampai bila? Sampai kiamat. Dia takkan jatuh ke tangan yang lain. Yang tu dah pesan Rasulullah. Dah habis lah ni generasi yang ke berapa puluh wallahualam. Ha? Kita tak tahu nah. Tapi yang kita tengok di antara yang ditunjuk baru ni dalam YouTube tunjuk. Nah, generasi yang ke berapa puluh tak tahu. Baru umur 5 tahun, subhanallah. Punya cantik lah muka dia kan. Lelaki lah. Ha? Lelaki. Punya bersih lah muka dia baru umur 5 tahun. Ha? Di antara keturunan yang pernah membai'ah Nabi SAW secara berhadapan. Walaupun dia asal bukan Islam. Lepas tu, segala keturunannya menjadi soleh dan solehah. Itu asbabun nuzul ayat ni nah. Janganlah hampa tak bagi. Itu amanah Allah. Pasal apa? Allah tu sami'a basira. Mendengar, melihat. Nak buat sorok kat siapa? Hampa nak bisik sama-sama hampa kak? Ni aku bisik kat hang ni. Nah, anjing hampa kau boleh aku bisik kau bak hang. Anjing hampa kau Allah dengar. Nah, orang lain tak dengar tapi Allah dengar. Orang lain tak nampak tapi Allah nampak. Itu dia hebat. Innallaha kana sami'an basira. Waktu kita nak buat jahat ni kita kena ingat, ada yang melihat, ada yang mendengar. Jadi, bolehkah aku sewenang-wenangnya melakukan dosa dan juga kejahatan? Okey. Selesai ayat tu, Selesai ayat tu. Ayat ini cerita tentang Uthman bin Talhah. Siapa dia Uthman bin Talhah? Keturunan Syaibah yang memegang kunci Kaabah. Sampai bila dia memegang? Sampai kiamat. Sampai kiamat. Dia takkan bertukar tangan. Baik. Ayat yang ke-59. Ya ayyuhallazina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minun. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, tak kalah kamu kepada ta'alah kamu kepada Allah dan ta'alah kamu kepada Rasulullah dan kepada orang-orang yang berkuasa di antara kamu. Maka jika bertikaian kamu dalam sesuatu hal, hendaklah kamu kembalikan dianya kepada Allah dan Rasulnya. Jika memang kamu percaya kepada Allah dan hari akhirat, itulah yang sebaik-baik dan seelok-elok pengertian. Ini iaitu sambungan daripada ayat yang ke-58 ini, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala mengajak kita sebagai umat manusia. Pertama-tama sekali dia sebut di sini Allah panggil kita. Ya ayyuhallazina amanu. Kalau disebut orang yang beriman, terima tak kita orang yang beriman? Ya. Kita terima kita orang yang beriman. Sebab apa? Selagi kita bertuhankan Allah, berasulkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkitabkan Al-Quran, berkiblatkan Baitullahil Haram, beriman dengan para malaikat, beriman dengan hari akhirat, beriman dengan qada dan qadar, maka kita ini dipanggil orang-orang yang amanu. Orang-orang yang beriman. Andainya kamu orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu Wa Taala, pertama-tama yang wajib ada dalam diri kamu, taatilah Allah. Taatilah Allah. Mentaati Allah Subhanahu Wa Taala ini bukanlah satu perkara yang mudah. Ketika mana satu hukum turun, zaman Rasulullah dulu agak sukar untuk Rasulullah
meletakkan hukum secara sekaligus. Tapi Rasulullah letak sikit-sikit. Contohnya, awal-awal dihukumkan untuk bersolat. Kan? Yang ceritanya dapat 50. Takkan sekaligus nak bagi 50 kot. Dah lah dapat baru masuk Islam. Nah, takkan nak bagi sekaligus 50. Sebab itulah Nabi Musa bila suruh Rasulullah pergi minta korang, dia ikut. Dia ikut pergi minta. Betul lah. No? Mereka tu bukan Islam. Masuk Islam, bagi nak sembahyang 50. Lepas tu pakailah. No? Tak mau, kami tak basuh berak pakai bila sembahyang. Jadi bila mana nasihat Nabi Allah Musa itu diguna pakai oleh Rasulullah, dia pun minta korang dapat tinggal 5. Tu pun Nabi Musa kata 5 tu pun belum tentu dapat boleh buat semua. Lebih korang bahasa dia lalu tu lah. Dapat berapa Muhammad? 5. Kami minta korang sikit lagi. Tak salah. Banyak sangat dah. No? Dari 50 sampai tinggal 5. Allah kata dah dapat 5 tu, pahala dia macam 50. Waktu sembahyang. Oh iya ke? Tapi bila saya cakap bahasa saya lah. Hak 5 tu pun belum tentu boleh buat semua. Betul tak? Betul tak kata Nabi Musa? Betul kan? No? Kalau kita tengok bukan semua boleh sembahyang 5 waktu tu. Tambahlah hampa nak suruh dia sembahyang sunat. Kan? Hak 5 tu pun dia culah. Kadang-kadang dia buat, kadang dia tak buat. Dia ikut suka dia. Okay. Ini sebuah ketaatan. Bila Rasulullah nak abang kepada umat-umat dia ni, nak beza antara kita dengan orang kafir ni, kata Rasulullah, sembahyanglah. Sebab bangsa Arab bahasa sama. Muka lebih kurang sama. Nah, jadi macam mana kita nak kenal Islam dengan bukan Islam? Kata Rasulullah, siapa yang sembahyang dia tu Islam, yang tak sembahyang tu bukan Islam. Itu je. Jadi sahabat yang Islam ni berlumba-lumba untuk mendirikan solat. Mentaati Allah. Kemudian mentaati Rasul, apa yang Rasul buat mai, apa yang Rasul bawa datang, bukanlah dia suka-suka cakap. Illa wahyan yuha. Kecuali apa yang diwahyukan kepadanya, baru dia habaq. Lepas habis bak sembahyang tu, ambil masa selang 2 tahun. Baru turun suruh puasa. Lambat kan? Kan kata terus. Kenapa sembahyang, kenapa sadar? Ambil masa 2 tahun. Dah pindah duduk di Madinah. Barulah diarahkan untuk berpuasa. Lama pula. Lepas tu, macam mana nak dana pendapatan untuk orang-orang muhajirin yang tak ada apa, yang miskin. Turun pula ayat, suruh bayar zakat. Macam itulah hukum Allah turun sikit-sikit untuk melakukan ketaatan. Jadi hari ini, ada yang pakai dalil yang sedemikian. Tak apalah kita beriman sikit-sikit. Iman tu letaknya di hati. Iman tu antara kita dengan Tuhan. Siapa nak kata dekat kita? Hang tak salah kata lagu tu. Hang main-main dah Islam. Kan? Hang dah dapat dah semua. Jadi hang nak pergi kaikan apa lagi? Makan kenyang, tidur lena, pakai cukup. Ngaji ni sampai tak mampu ngaji lah. Kan? Belajar ni sampai kita tak mau lah. Kita punya alat tulis hari ni bukan macam alat tulis dulu ni. Dulu mereka kalau dapat 1 alat tulis pun, kira bersyukur. Menggunakan daripada bunga safran tu buat dakwat. Dakwat daripada bunga safran tu rendam dulu dalam air. Rendam dulu dalam air semalaman. Bagi dia keluar warna kuning likat tu. Lepas tu campur dengan jelaga. Tahu jelaga? Awak tak tahu no? Lala ni kita tak pakai lampu pelita, kita tak apa nampak jelaga tu. Kan? Lampu kita ni habis sangat bersawang, no? Lepas campur dengan jelaga hitam tu. Asap daripada api tu, itu dipanggil jelaga. Dicampur dengan safron yang direndam sehari semalam tu, menjadikan dia dakwah. Lepas tu ambil lah pena ni, iaitu sejenis kayu. Sejenis kayu yang dia boleh serap air dalam tu. Bila pilih lebih daripada
satu perkataan secara terus. Lepas tu celuklah lagi. Celuklah lagi. Kita hari ni tak payah susah betul no. Mai pen berbatang-batang. Beli 10, hilang 9, tinggal 1. Di mana? Tak tahu no. Tak ada yang dah habis. Waktu baru pakai pen tu. Dah habis. Di ke mana? Tak tahu. Jahat sungguh. Nak kata siapa jahat? Hanglah jahat kot. Nah. Beli pen. BP saja belilah pen. Balik mai hilang. Hilang pergi pada tadi. Esok kita menyimpan-jumpa dalam laki keluar berlambak-lambak. Yang hang kata hilang tu. Tulis tak tengah mana pun. Ha? Kita ni senang lah. Senang sangat-sangat. Lepas tu mai-mai nak petikaikan. Hukum turun sikit-sikit. Jadi biar dia semayang dulu. So esok ni dia nak puasa, bagi dia puasa. Tidak boleh tangkap anak dia. Dia perekan suruh puasa. Baru 6 tahun. Dia paksa suruh puasa. Teriak sampai guling-guling kau untuk nak buka puasa. Dia tak bagi. Siapa jawab pergi tidak. Lagi main masuk waktu zuhur, tak salah kepada dia kesian, dia puasa. Terus bagi dia semayang lah, dia tak larat dia balik sekolah. Tengah hari. Hak yang wajib semayang tu, daripada darjah 1 hang nak suruh dah. Puasa tu Allah Ta'ala kata, dia betul hakil balik baru suruh. Dia paksa hak 6 tahun tu suruh puasa juga. No? Dia paksa. Tu yang kata kita ni tak betul ni. Cara kita mendidik dah tak betul. Kalau dia nak buka, bagilah dia buka. Tapi apa kat dia? Semayang kena. Tak mau puasa pun semayang kena. Janganlah ada tua-tua mereka. Tak apa abang. Nah, tak puasa pun tak apa. Janji semayang, tak boleh lah. Nah, cara pendidikan. Memang Al-Quran, dia turun hukum secara sikit-sikit. Tapi mai kat kita sikit-sikit kan semua. Ambil semua lah. Nak ambil sikit-sikit buat apa? Secara nak mentaati Allah zaman Rasulullah, zaman kita kafah. Maksudnya kafah ni ambil pada keseluruhan. Ambil semua. Hang jangan ambil sikit-sikit. Tak apa, kita sembahyang dulu esok ni kita tutup aurat. Pelan-pelan, rasa-rasa gigi dah longgar nak luruh, rambut dah makin beruban putih, kita pakat tutup aurat. Tak boleh. Dah nampak kendok-kendok tentang mana, bila pakai tudung nampaklah segak, tak sejemput muka tu. Padahal tang lain, dah pun berkerapu dah keluar. Merenda-renda dah pun. Pasal apa? Pasal nak tutup. Tak boleh macam tu. Kena ambil pada keseluruhan. Okey, jawapan yang dia bagi, ini juga nikmat Tuhan. Nikmat Tuhan kita kena tunjuk dekat orang. Ada nikmat Tuhan yang tak boleh tunjuk. Kena tutup lagi. Apa yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kaum wanita adalah satu nikmat yang tertinggi, yang terbesar, yang wajib dipelihara. Sampai bila? Abadan abada. Okey, ada yang kata dah tua nyanyuk dah. Okey, dah tua nyanyuk ni sampai kepada tahap mengikut pendapat qaul qadim Imam Syafi'i, janji dia tak ada nafsu. Dia tak ada teringin kat siapa-siapa dah. Dan ketika tu dia dah, kalau kata dia tak ada nafsu ni, dia tengok pun dia tak ada apa. Waktu ni tak apa dia buka orang lah. Tapi tak ada lah dia suruh sampai bertelanjang tu, tak lah nak. Kira macam kalau takat-takat nak nampak batang leher dia. Kan kadang orang tua-tua dia suka pakai scarf tu saja kan. Serkup. Dia serkup je atas tu. Orang main tengok dia, hang siapa tak tahu, dia pun tak pernah cam kan tu. Kan tu habaq saya sini sekian. Tidur Ustaz. Hang siapa? Tanya pula. Nanti tak salah nak bertudung kat dia susah-susah. Masa dia sembang muka ambil kamu. Hang siapa tak tahu. Lagu tu lebih balik lah. Ni tahap tak payah pakai tudung dah. Kita tunggu sampai ke tahap tu lah kalau rasa nak buka tudung. Tapi tak payah tunggu lah kot menyusahkan orang dah sampai tahap tu. Kan? Dia nak pakai tudung pun tak boleh. Orang kena bubuh ke dia. Dia nak pergi cari tudung lagi, dia tak heran. Kadang dia duduk sampai dia. Sampai dia duduk sampai dia selok kain. Sampai dia sembang sampai dia selok kain. Kita kata tutup sikit, tutup tu aurat. Dia masa tu dia tak kira aurat dah.
Dari segi ketaatan, kalau tahu kita ni janganlah duk rasa-rasa. Aku dah menopause, umur dah 60, dah jadi warga emas dah, tak apa kot. Tak boleh. Nah, selagi anak pakai tudung warna merah tu, kita lah. Tahulah no. Kita masing-masing punya badan, kita tahulah keinginan kita tu masih ada nah. Selagi yang pandai duk atok kerongsang berlambak-lambak tu, kita pakai tudung. Okey, baik. Dan tentang ketaatan kepada Rasul, apa juga daripada zaman Nabi Allah Adam AS, iaitu Nabi Adam, sampailah penghulu yang terakhir Nabi Muhammad SAW, kita kena taat keseluruhannya. Walaupun kita umat Nabi Muhammad SAW, tapi kita juga adalah berimamkan kepada Rasul-Rasul yang terdahulu. Daripada Adam, kemudian Nabi kedua, Nabi Idris. Nabi ketiga, Nabi Nuh. Di antara Nabi yang tak berapa ramai umat. Mai sampai kepada Nabi Allah Nuh baru ramai. Baru ramai ni umat dia dah. Nabi Allah Adam ni nak ramai macam mana? Dia dengan Hawa saja. Dia mana pinak mereka, dia tak ramai lah. Mai kepada Nabi Allah Idris AS pun tak ramai mana. Nak tak ramai mana. Sebab tu dia jadi tukang jahit. Tukang jahit yang pertama di dunia Nabi Allah Idris lah. Nah, dia buat baju daripada kulit binatang. Dialah di antara Nabi yang terawal yang memproses baju daripada kain kapas. Hebat no? Hebat sebenarnya. Nah, utusan-utusan Allah ni memang hebat. Sampailah kepada Nabi Allah Musa AS. Di antara Nabi yang buat perahu boleh berlayar di atas air. Mengambil inspirasi daripada bahtera Nabi Allah Nuh AS. Itu kelebihan yang ada pada Rasul-Rasul yang terdahulu dan Rasul yang kemudian, iaitu Nabi Muhammad SAW. Maka wajiblah kita beriman dengan mereka. Kemudian dia disebut wa ulil amri minkum. Nah, wa ulil amri minkum ini apa dia? Itu orang-orang yang menguasai ke atas kamu. Pemimpin-pemimpin. Ataupun orang-orang yang berkuasa di atas kamu. Maksud dari sini, orang yang ada jawatan yang tertinggi yang menjadi pemerintah kamu. Sama ada dia seorang raja, ataupun dia wakil rakyat, ataupun dia gubernur, ataupun dia timbalan menteri, ataupun dia menteri di Jabatan Perdana Menteri. Ini dia disebut ulil amri minkum. Orang yang mempunyai kuasa. Kuasa memerintah. Kalau mereka suruh, cakap mereka laku. Itu yang dimaksudkan dengan ulil amri minkum. Jadi kita tengok Rasulullah setelah sari sampai ke Madinah, dia terus jadi khalifah. Menteri lah. Dia terus jadi Perdana Menteri. Walaupun Nabi sendiri yang memegang tampuk pemerintahan di bumi Madinah itu, di kiri kanan dia sentiasa berdirinya pembantu-pembantu baginda, iaitu di kalangan 4 sahabat. 4 sahabat. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar Al-Khattab, Sayyidina Uthman bin Affan, Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Keempat-empat ini dipanggil Khulafa'ur Rasyidin. Khulafa'ur Rasyidin. Dan kemudian bukan sekadar 4 itu saja. Mereka juga diapit oleh 6 lagi penasihat. Yang kata 10 sahabat yang dijanji syurga. 10 sahabat yang dijanji syurga. Yang berada di sisi baginda sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Amr bin As, Abu Ubaidah. Dan mereka inilah yang mana Rasulullah kata, kalau hampa nak tengok syahid berjalan, hampa tengoklah. Itu syahid berjalan, dijanjikan syurga ketika masih hidup, insyaAllah. Ada rezeki esok kita akan cuba baca tentang 10 sahabat yang dijamin syurga. Yang tukang jamin ni bukan gubernur, bukan menteri, tetapi yang tukang jamin ni adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hasil daripada wahyu.
Garanti paling besar Allah Ta'ala hantar. Dia ni syurga. Rasulullah seronok nak sampaikan. Syurga tempatmu wahai sahabatku. Seronok dia dengar. Nah, seronok. Dia nak kongsi sangat-sangat. Kawan dia ni dapat masuk syurga. Depa pula bila dapat khabar gembira daripada Rasulullah ni, lagi buat baik, lagi tingkatkan, lagi gandakan amalan soleh punya nak jadi baik. Kita ni kalau kata dapat garanti dia tu, aku tak gaduh dah. Aku tak payah sembahyang teruk-teruk dah. Ambil basic-basic saja sudah lah. Siapa memang dah garanti dah masuk syurga. Itu kalau kita lah, nah. Mujur lah kita tak dapat. Memang tak dapat pun, kan nah. Baru duk angan-angan. Nah, laita litamanni. Kita ni, laita litamanni. Duk berangan-angan gosok syok kalau dapat masuk syurga nah. Kalau hang duk syok tentu saja dengan tak buat apa. Laita litamanni lah. Tak ada apa lah dekat hang lah. Ini yang dikatakan, depa ni lepas Rasulullah wafat, pakat nak jadi pemerintah. Nah, pakat nak jadi pemerintah. 10 ni nak jadi pemerintah. Tapi depa kelak pergi daripada negara lain lah, tak duduk di bumi Madinah kesemuanya. Tapi nak wafat, patah balik no. Bila dah tua dah, uzur dah, abang kata nak balik rindu kat Rasulullah. Nak balik ke Madinah rindu kat Rasulullah. Nak jumpa. Tapi pemerintahan yang cukup adil. Baik. Bila nak sebut ulil amri minkum zaman kita hari ni. Kita ada pemerintah tak? Ada pemerintah kita. Wajib dah kita taat. Wajib kita taat kepada pemerintah kita. Selagi mana? Selagi dia tidak menderhakai Allah dan juga Rasul. Selagi dia tak menghalang kita daripada melakukan kewajipan kepada Allah dan juga kepada Rasul, maka kita wajib taat kepada dia. Tapi kalau dia mengeluarkan kata-kata untuk semua masjid, jangan azan mana-mana tempat pun, wajib dah kita taat. Ini tak wajib dah. Wanita-wanita tak dibenarkan menutup aurat. Semua kena buka aurat. Ini juga tak wajib kita taat. Kalau nak taat, wa ulil amri minkum, yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini iaitu yang mentaati Allah dan Rasul. Kalau dia tak mentaati Allah dan Rasul, maka kita tak wajib mentaati dia. Bahkan dia adalah pemimpin yang wajib kita perangi. Kalau dia merampas hak rakyat, tanah rakyat, harta benda rakyat, wajib dah kita taati dia, maka tak wajib kita taati dia. Kita wajib mentaati dia selagi dia mentaati Allah dan juga Rasul. Jadi itulah yang dikatakan zalika khairun wa ahsanu ta'wila. Itulah yang sebaik-baik dan seelok-elok pengertian. Sebab kita beriman dengan Allah dan hari akhirat. Kita beriman dengan Rasulullah. Maka wajib kita mentaati pemimpin kita. Tak kira lah pemimpin tu dia wakil rakyat ke, dia pengerusi karya ke. Dan ni panggil pengerusi karya, dulu panggil penghulu kampung kan. Dia keluarkan kenyataan sekian. Selagi dia suruh kita buat baik, ikut. Tapi kalau dia suruh kita buat jahat, boleh tak kita ikut? Ketika ini, maka wajib kita tinggalkan dan wajib kita perangi dia. Tapi jangan pergi berperang pula dengan dia. Tegakkanlah keadilan. Jadi wallahu a'lam. Ayat yang ke-59 kita berhenti dulu setakat ni. Insya-Allah taala anda ada rezeki kita akan sambung 2 minggu lagi nak. Saya cuti 2 minggu. Saya keluar kawasan Jadi kita cuti 2 minggu. Ustazah ni baru 2 minggu ngaji dia cuti pula. Aduhillah, subhanallah. InsyaAllah nak lepas 2 minggu kita buat balik nak. Esok kuliah. Setelah 2 tahun kita berhenti, kita akan sambung kuliah di Jalan Tengah nak, Surau Nur Hidayah. Kita akan mulakan dengan kitab yang terbaru, 10 sahabat yang dijamin syurga. Rasa-rasanya Ju dah ada kutip. Ju main dah ni? Tak main dah? Dia ada kutip ramai dah yang order kitab. Ada yang belum lagi order ke? Dia kena order sebab dia kata bila kita order baru dia cetak. Selagi kita tak order tak cetak.
Apalah dia kilang pencetak dia baru tu, no? Jadi dia nak kumpul bagi ramai banyak-banyak sekali, baru dia order. Nah, jadi bila kita order baru dapat cetakan. Siapa yang nak order yang belum lagi buat pesanan, bolehlah masuk lagi, nah. Boleh masuk lagi. Satu naskah harga dia RM27. Tetapi oleh kerana ramai para sahabat kita berwakaf, kemungkinan harga dia turun atau kemungkinan dapat free. Antara dua lah. Kalau kata tak cukup nak biayai ke semua yang dia order tu, kemungkinan harga tu rendah. Bukan harga RM27. Mungkin boleh free RM10. Nah, tapi kalaulah kata banyak berwakaf, mungkin tak payah bayar sekupang pun. Wallahualam. Baik, ada soalan? Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Ya, dia ada dalam talian. Ha? Saya cari dia di sini tak ada. Ya, Ju. Ustazah yang pasal yang soalan pagi tadi tu mesej kat Ustazah, kan you dah forward dah dekat kawan, dia kata kalau kata macam kita buat macam tu, kita macam perelokkan lagi. Kita jaga hak Allah tu takkan tak boleh. Itu soalan dia. Okey. Baik, terima kasih Yuna. Ni soalan. Nah, soalan kita share bersamalah. Seorang hamba Allah, dia tanya kita ni bagi perelok apa yang ada. Contoh dia muka kita ni dah makin kendor ke, kita tarik pipi bagi cekang. Dia kena buat pembedahan lah, plastik sejadi tak. Dia nak tarik bagi cekang, pipi ni bergelik, naik kan. Nah? Mata hak kecil boleh bagi luar, hidung hak peset boleh bagi mancung kan. Yang mana hak yang kendor-kendor boleh bagi up sikit naik. Okey. Hukum ini adalah haram kerana ianya mengubah ciptaan Allah yang asal. Hukumnya adalah haram. Tetapi seandainya ia satu kecacatan yang membawa keaiban. Contohnya, sumbin. Kita dilahirkan sumbin. Kan faham kan sumbin? Bila sumbin, boleh tak kita pergi buat pembedahan jahit? Boleh. Nah, boleh. Dan kemudian, kening ni terlampau tebal. Sampai panjang mereka turun. Lagu kening MGR tu lah tebal tu. Boleh tak nak? Trim sikit, bagi elok-elok. Boleh. Ianya tidak dinamakan mengubah ciptaan Allah. Sebaliknya kita nak jaga bagi elok. Okey, dalam masalah dia bertarik bagi cekang ni, dia kata dia nak jaga bagi elok. Sebenarnya dia bukan nak jaga bagi elok. Dia nak tunjuk ke orang kata dia elok. Nah? Dia nak tunjuk ke orang kata dia elok. Kalau tidak, bermakna dia tak puas hati dengan Allah Ta'ala ciptakan dia. Awak dia buat aku punya hidung macam ni. Nah? Kenapa tak mancung macam dia? Kenapa lubang hidung aku luas? Kenapa tak kecil? Dia janji ada lubang boleh menyawa-menyawa lah. Nah? Awak mata aku sepet. Nah? Tapi boleh melihat. Nah, lah ni kalau mata sepet, mata saya sepet lah, no? Dia pun boleh buat bagi ada pelepuk ni. Okey, untuk apa tu? Dia kata nak jaga kecantikan yang Allah Ta'ala bagi. Bukan dia nak jaga. Sebenarnya dia tunjuk ke orang. Dia bolehlah bubuh eyeshadow atas tu. Barulah orang nampak. Habis kalau mata pun tak ada pelepuk, hang nak bubuh eyeshadow warna apa nak boleh naik? Semua dia tersimpan di balik isi bawah tu. Kan? Okey, lagi satu. Gigi yang jarang. Orang ikat kan? Kalau dia membawa kemudaratan, dengan sebab gigi tu terlampau jarang. Mengaji pun dia keluar makhraj tak cantik. Soses. Nah, ketika ini boleh dia ikat. Boleh dia ikat. Bagi elok-elok. Memudahkan dia untuk baca Al-Quran. Ada yang ketika boleh, ada ketika tak boleh. Tapi kalau dia buat semata-mata untuk cantik, dia nak jaga kecantikan tu, dia nak tunjuk dekat orang, haram hukumnya. No? Tapi kalau kecantikan itu disimpan sendiri,
Siapa yang buat cantik bedah mahal-mahal? Nah, lepas tu nak simpan sendiri. Tanya dia, kalau dia tarik kulit muka dia bagi cekang tu, dia mau tak pakai purdah? Tak mau lah kan? Itu beza dia. Itu perbezaan dia. Dia bukan nak menjaga anugerah yang Allah bagi kat dia. Sebaliknya dia tak puas hati dengan apa yang Allah bagi dekat dia. Bila dia rasa tak puas hati dengan apa yang Allah Ta'ala bagi kat dia, maka dia laku tu yang kata ada yang tanam susuk nah. Tanam susuk di dagu. Untuk apa? Bagi nampak dagu tu betul tegak ke? No? Allah buat dekat kita ni sebenarnya elok dah. Dah sesuai dah dengan diri kita. Kan? Bila kita ni duk pomen-pomen, duk pergi repair tang tu, repair tang ni lah. Muka bulat, dia pun boleh buat bagi pipis. Dia pergi tarah ni. Nah? Bukan tarah kat luar. Tarah kat dalam. Lesung pipis ni dia pun boleh buat tu. Dia pejit macam mana tak tahu. Dia tarik kat dalam ni. Bagi berlubang. Kita tengok pun sakitnya, ya Allah. Sakit ni. Dia pejit lagu mana tak tahu. Dia tunjuk, dia tarik ni. Bagilah nampak berlubang. Dagu pun bagi berlubang. Sian. Nah? Itu bukan menjaga, memperelokkan kecantikan. Tetapi itu adalah memusnahkan apa yang Allah Ta'ala bagi. Menyebabkan dia jatuh kepada syirik. Dia tak percaya kepada Allah. Dia percaya lagi pada apa yang dia buat. Wallahualam. Nanti saya akan sekarang ayat yang lebih elok. Ya. Ustazah, kalau kata macam adalah ni mereka duk ambil produk untuk whitening kan. Whitening kira tapi memang berkesan lah daripada kulit gelap tu kira boleh jadi cerah. Yang tu mengubah ke macam mana? Oh, yang suntikkan whitening tu. Tak, kan? Bukan. Yang ni makan produk. Makan dengan scrub badan. Scrub je putih. Dia, maaf Najim menyampuk nah. Dia punya produk makan tu pun dia akan jadi putih melepok ni kera lari lah pada kulit asal. Betul Ustazah. Daripada gelap boleh jadi cerah gebu macam Ustazah tu. Oish. Yang tu macam mana? Dia ini sudah melampau. Okey. Tentang produk kecantikan anak yang makan pil. Ada yang suntik pun dah kan? Ya. Masa kita tengok awal-awal ni taklah putih terang tu kan? Barang kerapu juga lah kan? Bila sekali tengok macam Mak Saleh punya gebu kan? Okey. Ini kita tengok pendapat daripada fatwa ulama Malaysia lah nak. Fatwa ulama Malaysia mengatakan itu adalah haram. Kerana ia juga mengubah ciptaan Allah. Dia nak tunjuk putih gebu dia tu nak tunjuk dekat orang. Kan kita orang perempuan ni, orang lelaki tak gaduh kot sangat nak makan yang bagi putih gebu ni dah. Orang perempuan yang tak suka dengan kecantikan. Sebab apa? Sebab dia nak tunjuk dekat orang. Bila nak tunjuk dekat orang, akan hadir satu perasaan apa dia? Riak. Bila hadirnya perasaan riak, orang pakat puji, maka terbitnya takabur. Kemudian diikuti dengan sum'ah. Diikuti dengan ta'ajub. Itulah di antara sifat-sifat mazmumah yang dilarang oleh Allah Ta'ala dan ia menghasilkan daripada sifat tersebut adalah antara penyakit syirik khafi. Dia jadi bertuhankan kepada produk tu lagi. Dia makan sama ada berbentuk pil ataupun dia bersifat serbuk. Tapi kalau untuk kecantikan semata-mata adalah haram. Kerana ia mengubah ciptaan Allah. Tapi kalau untuk kesihatan, maka boleh. Untuk kesihatan. Macam selalunya dia nanti cakap itulah untuk kesihatan dan juga untuk kecantikan. Yang tu kena jaga selit juga. Produk hari ni fitnah banyak jadi kita jangan terpautlah Kita mungkin boleh tahan. Tapi orang yang jahil di luar sana agak susah untuk kita sampaikan. Memang tak boleh Memang tak boleh. Sebab dia di antara kita panggil tabarus ahlil kufar. Perhiasan orang yang bukan Islam. Rasulullah memang tak bagi sangat-sangat kita ikut jejak langkah orang yang bukan Islam. Wallahualam. Baik. Ustazah, terima kasih Ustazah. Lepas tu Jun nak bagi tahu kata yang untuk wakaf kitab tu kita buka lah peluang untuk sahabat-sahabat yang ingin menginfak. Kitab tu dah ada yang order baru ada. Hari Khamis esok ni Jun nanti close order baru nak
nak order lah dan lah ustazah balik kan. Jadi esok tak ada lagi lah, nah. Esok tak ada lagi. Esok Okey, baru esok tak nak ada order kitab lah. lagi, nah. Siapa yang baru order, esok tak ada lagi kitab. Kemudian siapa yang masih nak berwakaf kitab tu, nah, boleh salurkan melalui akaun yang Ju bagi ni, nah. Wakaf lah, seorang RM1 pun tak apa. Nah, kita ni ramai sebenarnya. Wakaf seorang RM1 nak jadi apa? Jadi, nah, saya kata Allah Ta'ala tak pandang pada kuantiti ringgit tu, nilai tu. Allah Ta'ala pandang pada ikhlas, kualiti di hati kita. Itulah pandangan Allah. Nah, Wallahu'alam. Okey, terima kasih ustazah. Assalamualaikum Ustazah, Kak Syimah ni. Ya, Kak Syimah, silakan. Macam mana pula dengan apa tu hukum kalau macam kita pergi buat facial kan, bila buat facial tu memang dia tarik-tarik sikit nak bagi cekang, tapi bukanlah orang kata nak secara 100% kita sekadar nak membersihkan, dan juga secara kadang-kadang dia kata macam nak bagi dia nak cekang-cekang sikit lah macam tu je lah, tapi adakah yang ni dibolehkan atau tidak, dan bagaimana pula orang yang ada salon-salon tu, apa pula hukum pada dia orang juga. Okey, baik. Soalan seterusnya dari sahabat Alamaya kita nak tanya tentang kalau kita pergi buat facial. Facial ni cuci muka lah, kan? Boleh, benda tu boleh. Nah, boleh kita pergi buat cuci. Kita di rumah pun cuci, tapi tak berapa cuci sangat lah. Bila kita pergi di salon, dia cuci lebih sikit. Kita kan orang perempuan, siapalah nak belai kita. Nah, sendiri saja duk tepuk. Sekali-sekala nak manja-manjakan diri, pergilah mana-mana pusat kecantikan. Dia sambil dia bersih cuci muka kita tu, dia urut lah. Sekadar urutan, maka tak mengapa. Dia tak tanam susuk pun. Nah, dia cuci-cuci sambil dia tarik-tarik sana sikit. Dia adjust sini sikit. Dia tak belah tang mana pun. Dia tak simpan apa pun kat situ. Jadi harus. Kemudian kita pergi buat urutan badan. Kan? Urut daripada ujung jari sampai ujung kepala, rasa sedap. Adakah berdosa? Tak apa. Itu kan untuk kesihatan. Dan kecantikan tu tak datang mana pun, nak sampai dalam rumah je. Jadi ini adalah harus. Nah, harus apabila kita melakukan sedemikian dan dapat pahala sunat kalau kecantikan itu untuk ahli dalam rumah dia, terutama suaminya, dapat pahala sunat. Dia tak buat apa pun. Kan dia kata urutan ni awet muda. Orang perempuan ni bila dia dengar perkataan awet muda, dia nak lah kan. Nah, hari ni cerita pasal kecantikan. Tak apalah matuk-matuk, nah. Jangan terasa hati. Belum terlambat lagi. Lepas ni cukup nak pergi ke salon ke. Nah. Kadang kuku dia pun orang yang potong kan. Bila orang potong kuku tu nampak cantik. Nampak macam bujuk-bujuk. Tak ada petak-petak lagu ni kan. Sebenarnya cara, kalau kata pakar yang potong kuku, dia kata lagu ni cara yang salah. Ada aku kisah, janji perang. Kan? Kan tak kacamata tak nampak, dah apa-apa je. Bagi. Dalam gelap boleh potong kuku. Nah? Tapi adakah salah kalau kita pergi? Kan ada pusat rawatan kuku saja. Tidak. Tak salah. Jangan bubuh cat kat dia sudah. Nah? Itu untuk kecantikan tak salah. Selagi mana ia tak membawa kemudaratan. Nah? Apabila dia membawa kemudaratan dan timbul perasaan riak nak menunjuk-nunjuk ke orang, tu yang jadi salah dan berdosanya. Wallahualam. Terima kasih Ustazah. Ya. Okey, baik. Kita mewarnakan rambut dengan warna hitam tak boleh. Nak warna, bubuh warna dengan inai yang berwarna inai. Nah? Walaupun kita tutup aurat, jangan bubuh warna hitam. Rasulullah tak bagi. Nah? Abuhlah warna-warna perang. Warna perang tu inai lah. Nah? Segak cantik ya, no? Kan ada yang bubuh tu dia tengok, kita tengok dalam tudung. Bila kita pergi rumah dia tak pakai tudung, nampak merah tu, subhanallah. Nah? Cantik. Kuning keemasan.
Jadi jangan bubuh, jangan mewarnakan rambut dengan warna hitam saja. Tak boleh ya. Ini Rasulullah memang tegah. Ha? Okey, ni cerita orang tak merta. Oh, bagus. 3 beradik, ayat kecil tak merta. Tak mau tak apa. Redha dari hati dia, tak mau tak apa. Kenalah. Sat lagi kau anak dia tuntut. Ya. Nah, tak apa. Yang jadi susah ni yang mau tu. Kan? Hak tak mau tu senang. Nah. Nah, atas perjanjian sendiri nah. Ya sama-sama kasih nah. Okey nah, saya tutup dulu nah untuk hari ni insya-Allah. So kita jumpa lagi nah. Yang baik itu datangnya daripada Allah. Yang lemah dan kurang itu, yang tak sempurna, yang cacat salah itu adalah diri saya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsira hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma zidna 'ilman nafi'a wa fahman wasi'a wa rizqan halalan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala wa taubatan nasuha wa tijaratan lan tabur. Ya musabbibal asbab, ya fatihal abwab, ya sami'al aswat, ya qadiyal hajat, ya mujibad da'awat. Ij'alna minan najihin fansurna fa innaka khairun nasirin وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Okey, sallallahu ala Muhammad. Terima kasih semua sahabat. Assalamualaikum. Baik. Okey.